Allah, Tengku Cakri, Jeneral Cakri dengar geram lah aku bagi elang ke ang gaji kan. Apa lagi yang Melayu mau? Keluar berita seorang Mak Siam tu. Serang, mereka serang lah Tengku Lambirin. Berlaku serangan yang sangat dahsyat. Sampai sekarang mereka belum merdeka. Rundingan demi rundingan langsung tak memihak mereka. Tapi anak-anak Patani memang hebat. Tak gentar ramai syahid di sana. Patutlah ketika saya beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, ketika saya mengulas satu video mereka reunion ya, para orang-orang Melayu Patani dengan rakyat Kelantan, Terengganu, kan mereka kan datang kan jadi satu tempat berkumpul, mereka silaturahmi. Ada satu interview yang saya agak kurang paham. Jadi isi interviewnya adalah, satu lagi nak tanya, takut tak? Takut tu tak langsung ah. Tak Langsung tak takut sebab bagi saya blok contoh. Kalau kita tak buat salah dan kita berdiri di atas jalan yang benar dan kita memperjuangkan hak kita sepatutnya kita tak ada apa tak takut. Oh, itulah. macam ada something problem yang sangat sensitif bila didedakan, guys. Ternyata ini maksudnya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini. Walonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa membuang masa, jadi seperti yang kalian tahu ya, di video sebelumnya saya sempat mengulas. Nah, ini dia guys ya. Saya sempat mengulas video ini, Setul Negeri Melayu yang Hilang. Nah, ternyata guys ya, ada satu request dari DM Instagram juga guys ya. Dan beliau ini meminta saya untuk mereview satu video yang juga sebenarnya cukup menarik nih guys. Dan masih ada hubungannya dengan Siam atau Thailand nih guys ya. Tajuknya cukup menarik, yaitu inilah sebab Siam susah nak pegang Melayu Patani. Oke. Ini sorry to say guys ya, kalau saya mungkin silap dalam beropini guys ya. Kalau menurut saya, Patani itu kalau tak silap dia kan ikut kepada pemerintahan negara Thailand, betul tak? Tapi sangat bersebelahan sekali dengan Kelantan ya. Kalau tak silap atau persis lah ya, mungkin kawan-kawan boleh berkomentar ya di ruang komentar. Dan aku jadi tertanya nih guys, apa yang membuat Siam susah nak pegang Melayu Patani? Ada apa? Ada kisah apa? Ada cerita apa di sebalik ini semua, geng? Aku tak pasti lah, geng ya. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, tanpa buang masa, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video dari MR Studios. Ini sebab Siam susah nak pegang Melayu Patani. Oke. Baru-baru ni ada perhimpunan orang Melayu Patani dan benda tu went viral dekat media sosial lah. Oh ya. Menggunakan busana Melayu. Pernah nonton saya. Tanjuknya dengan kerisnya, dan baru-baru ni kawan kami pun join bear. Walaupun dia join tapi dia sampai ke tempat itu. Semangat keislaman, kemelayuan, perjuangan dia sampai. Patani pernah berada pada satu kedudukan yang sangat besar dan hebat. Bayangkan zaman tu, zaman yang paling power Patani berada pada zaman Rainbow Era, Kerajaan Pelangi. Zaman Rainbow Era ni zaman Patani diperintah oleh raja-raja perempuan. Raja Ungu, Raja Hijau, Raja Biru, Raja Kuning. Zaman dia pun ni zaman keunggulan Patani. Jadi siapa kata perempuan tak boleh merintah? Bila Patani terlalu besar dan kuat, masa tu Raja Siam duk naik. Siam pun sedang membina nama. Dia pun baru lepas menangan Vietnam kot tak masa tu, Vietnam Utara. So dia nak letak ranking nombor 1 lah. Masa tu Patani dia nama besar. Jadi dia nak naik, dia mesti kena langgar abang besar. Takkan dia langgar ketua-ketua cawangan lah. Jadi Raja Prasat Tong dia pakat dengan Belanda nak hantam Patani. Sebab Patani ni masa tu ranking nombor 1 kat Nusantara ni. Siam baru nak buat nama. Jadi untuk orang nak naik nama, dia kena hantam orang yang ada nama. Betul tak? Selalunya macam tu barulah viral. Jadi Raja Prasat Tong ni himpun 40,000 orang
tentera dan ribuan buah kapal gabungan tentera Belanda dan Siam. Punya dahsyat, tak pernah berlaku armada sebesar ini. Tahluf siasi antara Siam dan Belanda. Ya Allah, punya dahsyat aku nak cerita hebat tu. Serang-serang tak boleh makan. Kita ever ready. Walaupun dia serang tak abang. Lama ada orang serang nak abang kan. Tapi maknanya tak boleh detect kan. Serang tiba-tiba. Serang tu kerajaan Melayu Islam Fatoni ni berjaya patahkan dengan senang kan. Balik-balik Bisan pergi mengadu kat raja lah, tak boleh makan tuanku apa semua ni kan. Maka Raja Prasat Tong sangat malu macam mana boleh kalah dengan Fatoni yang raja dia perempuan. Dia bunuh semua tentera Siam yang balik tu. Lepas tu dia tak usik dengan Fatoni. Sampai 1786, masa tu 1783 sebelumnya, seorang Raja Jeneral Chakri, dia berjaya pimpin tentera Siam untuk tewaskan Burma. So Siam naik nama. Oh kemah. Ni masa ni hang naik macam mana pun hang bawah king. Fatoni nombor 1. Jadi Raja Chakri masa ni, Jeneral Chakri, keturunan dia lah Raja Siam lah ni. Dia kata aku nak kena hantam Fatoni kali ni. Jadi 1786 dia serang Fatoni. Masa dia serang ni Fatoni tengah ada problem lah. Masa tu dia tak ada gala dah. Cuma yang Kota Maruh tu sebab bila kita kena hantam teruk. Sampai Francis Light yang jahat tu pun dia tulis laporan dekat British. Dia kata dahsyatnya orang Siam buat kat orang Fatoni ni, dia kata. Sampai mereka ambil gajah pijak keluar isi perut, ambil baling lepas dekat tombak. Dia paksa orang lelaki berjalan atas bara api. Banyaklah. Aku baca sendiri dokumen yang Francis Light tulis kepada kerajaan British tu, dan aku masukkan sikit dalam buku Alfonso 1902 ni. Francis Light ni bukanlah baik sangat, dia pun jahat juga, tapi dia pun tak sangka ada orang lagi jahat pada dia. Francis Light kata Siam perut hijau ni. Tu orang utara ni kami terkenal dengan gelaran Siam perut hijau. Nampak kata dahsyatnya. Bila depa dah berjaya hantam Fatoni teruk, depa lantik seorang lelaki. Aku nak cerita yang tu. Depa lantik dekat Fatoni Tengku Lamidin. Bagi elan, bagi sok-sok apa semua ni dekat dia. Hanya dia Raja Fatoni hang wakil Siam. Nak kena buat apa? Tak payah sembahyang ke tak? Sembahyang macam biasa. Cuma kalau Fatoni panggil hang kena mai. Maksudnya Fatoni duduk bawah wilayah Siam. Tengku Lamidin dah dapat semua gelaran, dah jadi tengku, pakai bendera kat sini dah, dapat 2 free kan. Tak apalah kita sangka Tengku Lamidin jahat. Awal 1801 1802 macam tu, sengap-sengap dia hantar surat kepada Raja Vietnam Utara. Dia main buah tau. Dia hantar 2 kerih mah, 2 peluru mah, 2 hulu mah, 2 pom mah gitu tau. Tapi itu bahasa isyarat zaman dulu lah kot. Kalau kita lah ni hantar emoji kan. Tapi maksudnya hari ni kita baca buku dia kata dia dipakat dengan Raja Vietnam Utara, you serang daripada atas, I serang daripada bawah. Raja Vietnam Utara tu dia pun duk kena hantam dengan Siam. Pasal tu Raja Tengku Lamidin kata aku pun ada gaji dengan Siam, tapi hang nak dapat negara hang balik, aku nak dapat negara aku balik. Lawan ni kita lawan dengan Siam serentak. Tapi geng Vietnam ni, geng makan kucing ni tuan, dia boleh pergi report dekat Raja Chakri. Wacak dia jenis ni moduk leh grup bang. Dia pergi habaq kat Raja Chakri. Tuanku nak tahu tak, si Lamidin tu pakat dengan saya nak suruh serang tuanku. Allah, Tengku Chakri, Jeneral Chakri dia nak geram lah. Aku bagi elang ke ang, gaji kan, apa lagi yang Melayu mau. Keluar berita suruh Mak Siam tu. Serang, mereka serang lah Tengku Lamidin. Berlaku serangan yang sangat dahsyat. Tengku Lamidin mati syahid. Jadi bila Tengku Lamidin mati, Siam cari orang lain, cari orang lain. Cari-cari dapat nama ada Datuk Pangkalan. Tadi lantik keturunan raja tak boleh pakai, dan lantik keturunan eksekutif pula. Datuk Pangkalan naik jadi Raja Fatoni. Kalau Datuk Tengku Lamidin kita bagi 10,000, you kita bagi 20,000. Aku bagi bahasa mudah ha. Dan tak silap aku, kedudukan dia kalau pergi di Siam, di Bangkok, dia macam timbalan Perdana Menteri. Dan dia perlu dihormati oleh tentera Siam dan para menteri di Siam. Hanya dahsyatnya Datuk Pangkalan ni. Datuk Pangkalan ni ada 2 panglima, kiri dan kanan dia. Nama satu nama Datuk Sai, satu nama Datuk Pujut. Mereka dua ni panglima yang gangster aku ingat kan. Dia di kiri kanan dia ada orang yang jaga dia. Pun sama. Siam duk bagi duit, bela dia, bagi macam-macam. Tu 18, 15 lebih kurang macam tu. Aku minta maaf lah lari tu banyak ni. Habis 18, awal 18 lebih kan. Datuk Pangkalan sudah berpaling tadah, dia mengamuk. Dia hantam Siam juga. Dia pelan-pelan dia kumpul-kumpul. Tu kata maruah Fatoni tak boleh dibeli. Contoh dia hantam Siam lawan. Masa tu Siam dah hampir nak surrender dah mak. Siam hantar surat kat Tengku, Allah Maha Muhammad lupa dah Raja Kedah masa tu, Sultan Ahmad Tajuddin. Okey. 1814 kot. Hantar surat Sultan Ahmad Tajuddin minta tolong pasal Siam dah nak teruk dah ni. Datuk Pangkalan mengamuk. Masa tu Sultan Ahmad Tajuddin dia baru naik 2 tahun ni. Dia tak mau lah, dia berutik, dia tak balas surat. Tapi Siam dapat bantuan lain lepas tu. Bangkok punya tentera turun daripada Vietnam, Burma turun bantu. Akhirnya pendek cerita, Datuk Pangkalan mati syahid, Datuk San, Datuk Pujut ni tak tahu pergi ke mana. Tapi mati syahid Datuk Pangkalan. Siam dah ambil satu pengajaran, kita tak boleh buat lah macam ni. Melayu ni tak boleh beli dengan duit ringgit So apa kita kena buat? Kita kena pecah perintah. Kita buat peta bahagi 7 wilayah. Hang jadi raja, hang jadi raja, hang jadi raja. Sebentar, kejap. Nah kan, ini nih guys, Patani, Setul, Satun. Nah, ya kan? Ini kemarin kita ulas bersama-sama nih, ya kan guys? Oke.
Yala jala, ya jalur, kan. Lalu ada apa lagi nih? Nah ini teluban, selindung, bayu, saiburi. Oke. Kita lanjut lagi guys. Dia raja, hang jadi raja, maka semua pekat nak jadi raja, semua tu hutang budi tak lawan kita. Itu sejarah dia. 1824 Siam serang Kedah. Pasal apa Siam serang Kedah? Pasal Siam ni berdendam. Serang Kedah? Kita Mak Tajuddin tak balas mesej dia hari tu. Kita hang masa aku tengah susah hang tak balas mesej aku. Lah aku tengah senang. Abang-abang hang semua mau dengan duk kali. Depa dah pecah Fatani jadi 7, bagi Elon, bagi lagu Siam duk kali. Duduk tidur ni, maka depa pergi serang Kedah. Teruk kena aku nak ringkas cerita ni sampai 1829 masa tu kan kebangkitan Melayu. Ulama balik, Perampai Panglima turun, Penangnya Panglima turun, kemudian apa nama ni Terengganu Kelantan punya Panglima pun semua turun mai. Masa tu Melayu bersatu bangkit. Kita hambat Siam gila-gila punya. Siam dah kena unduk. Nak kalah dah Siam. Sampai ke setengah daripada ni dah. Bila Siam dah teruk, Siam akan call Fatani ya, sebab Fatani kan kalau ikut secara undang-undangnya Fatani kan bawah Siam. So dia telah call Fatani, okey hang kena turun sekarang, Kedah buat gila. 7 wilayah Fatani tu, satu ni wilayah Jering. Jering ni memang orang Siam juga. Pasal dia nak suruh Jering. seorang jadi wakil kepada untuk jadi Usha 66 ni kan. Lagi 6 ni Melayu. Dalam 6 ni 5 buat keputusan nak ikut tentera Siam pergi lawan dengan Kedah. Bermaksud 5, mungkin 4 lah campur dengan Jering ni, jadi 4 Melayu lah yang sanggup kenat kan. Allah. Hari tu Kedah dah backup hampa dah dengan cara tak balas mesej tu kan. Bila jadi perang dengan Melayu ni, boleh 4 wilayah ni ikut Siam. Berjalan dengan Siam ni mak. Sampai kat satu kawasan, di kawasan berbukit. Dalam buku Alfus Sanatin 2 sebut. Okey, nama tempat tu. Sampai di situ dah hampir mata bertendang mata orang ni. Kedah punya kerajaan Melayu Islam campur Penang, Kelantan, Terengganu semua ni bergabung. Siam dengan Patani dah bergabung nak lawan dah ni. Tiba-tiba 4 wilayah Patani yang tadi tu, dia kali-kali dia pergi hantam Siam. Dia pun dahsyat juga. Kan dia punya plan kalau ikut teori apa John Bear dalam tu daripada strategi sengak-sengak suruh abang bagi orang. Sekali sampai sana baru kita kali. Mungkin lah kan. Aku setuju teori tu kan. Bila Siam kena hantam teruk. Sebab isu dah Siam dia masa tu daripada tawan Burma, daripada tawan Vietnam. Jadi tentera Siam daripada Vietnam dan Burma baru sampai. Dan masa tu juga tentera Burma dan Siam yang lain ni dia pergi kepung Kelantan belah sini. Bila pergi kepung Kelantan belah sini, tentera Melayu Kelantan takkan hang nak stay sini, kena balik lah Sat. Negeri yang tengah teruk. Tentera Pantai Timur balik. Kena paksa balik nak lindungi negeri dia. Jadi bila pakat balik, berpecah. Bila berpecah, Siam kuasai balik dan Siam still menang lah. Lepas tu 1830-an berlaku lagi serangan. Perang di seberang Parai pula. Perang lagi meletus. Akhirnya kita kalah dengan politik. Bila Siam dengan British pakat buat Anglo-Saxon Treaty 1908 tu. Tak payah bila British masuk kan. Kalau tak ada yang tu, kalau British tak campur tangan dengan politik, kita boleh menang. Tapi nak abang tahu hebatnya maruah Melayu Patani ni sampai tahap tu lah. 3 kali 4 kali pun depa duduk dengan Siam sampai hari ni kot dengan Thailand. Depa masih lagi pakai tulisan Jawi. Segala apa yang saya cerita tadi itu semuanya saya muatkan di dalam buku Alfus Sanatin 2 yang sudah berada dekat pasaran sekarang. Alfus Sanatin 2 ni merupakan sambungan daripada Alfus Sanatin 1. Kalau Alfus Sanatin 1 hari itu kita cerita daripada Saidina Osman sampai kepada jatuhnya Osmaniyah. Yang buku ni kita sambung daripada jatuhnya Osmaniyah sampailah kepada kurun-kurun moden Masih lah. Oke, jadi abang ini penulis ya guys ya. Nah, speakernya ini. Oke. Yang membawa aku terbang bebas. Ya, aku baru paham lah guys. Ternyata itu yang berlaku guys ya. Nampak-nampaknya abang ini guna logat Kelantan. Ini sorry to say guys ya, kalau saya silap mungkin boleh koreksi, betul tak ya. Abang ini guna logat Kelantan dan menjelaskan sebenarnya apa yang berlaku guys. Oke. Dan kalau tak silap, setahun yang lalu itu ada juga guys ya. Jadi selepas raya ada perkumpulan Melayu nih ya, baik itu Melayu Patani dan juga dari Malaysia itu berkumpul ya. Mereka reunion di tahun lalu guys, tahun 2025. Tapi kalau di tahun 2026 tak pastilah. Karena sampai saat ini saya record video ini saya masih belum nampak guys ya. Entahlah apakah memang mereka sudah tidak melakukan itu lagi atau macam mana, aku tak pasti lah guys ya. Kalau memang ada mungkin kawan-kawan boleh kasih komen atau bagi link video guys ya. Saya nak register lagi lah guys ya. Oke, ternyata seperti itu guys ya kejadiannya. Dan ini menarik guys. Ketika saya baca komentar-komentar daripada netizen guys ya, ada 15 senarai ya, tempat-tempat. Salah satunya yang sempat kita ulas beberapa hari yang lalu, Setul Satun ya.
Dan ada, nah ini Jalayala, Singora ya. Nah, Rundung, Negara Sri, Dharmaraja, sekarang Nakon, Si Tamarat ya, Cahaya, Suratani ya. Ini semua adalah nama-nama asal dan sebenar bagi wilayah-wilayah Melayu yang sekarang di bawah Thailand dan Myanmar. Harap-harap kita semua tak lupa asal-usul tanah Melayu kita. Dan ini yang cukup menyedihkan guys ya. Sampai sekarang mereka belum merdeka. Rundingan demi rundingan langsung tak memihak mereka. Tapi anak-anak Patani memang hebat. Tak gentar ramai syahid di sana. Astagfirullahaladzim. Ini biar betul guys. Sorry guys, aku agak shock guys ya. Oke. Ya ingatkan, ini sorry tuh saya guys, ini asumsi bodoh saya masa itu setelah saya belum mengetahui fakta sebenarnya ketika saya dengar abang tadi. Ingatkan, Melayu Petani itu ya fine-fine saja, tak ada masalah. Ternyata ada sejarah di balik itu semua guys. Oke. Patutlah ketika saya beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, ketika saya mengulas satu video mereka reunion ya, para orang-orang Melayu Patani dengan rakyat Kelantan, Terengganu kan, mereka kan datang kan jadi satu tempat berkumpul, mereka silaturahmi. Ada satu interview yang saya agak kurang paham. Jadi isi interviewnya adalah Satu lagi nak tanya. Takut tak? Takut tu dak langsung Tak langsung tak takut sebab bagi saya pula contoh. Kalau kita tak buat salah dan kita berdiri di atas jalan yang benar dan kita memperjuangkan hak kita semata-mata, kita tak ada apa, tak takut. Itulah. macam ada something problem yang sangat sensitif bila didedakan guys. Ternyata ini maksudnya. Oke. Barulah saya paham guys. Assalamualaikum. Cerita inilah aku duk tunggu. Tuk kami pesan hampa ni dari keturunan dan dari kerajaan Patani. Tuk nenek kami dulu dikenali panglima dalam kerajaan Patani. Terasa bangga bila Ustadz angkat cerita kerajaan Patani ini. Abang tadi Ustadz geng. Ustadz atau penulis ini? Kami dah diceritakan sejarah masa lalu, tapi karena tak punya bukti data kami sengap. Lah ini banyak dah orang Melayu buat kajian pasai sejarah kekuatan kepakaran orang Melayu yang sangat ramai, tak pernah tahu pun tok nenek kita dulu siapa dia Depani. Orang putih duk pelingkup dengan menulis sejarah yang salah tentang orang Melayu. Terbaiklah bangkit Melayu. Dan kalau kita bicara tentang sejarah Melayu guys, aku juga dulu mungkin beberapa minggu yang lalu ya kalau tak silap ya, saya pernah mereview ada satu video dari Ras Daniel, senarai senjata api buatan orang Melayu yang dihilangkan dari sejarah. Nah, salah satunya adalah meriam buatan orang Melayu kalau tak silap dari Patani ya. Dan sekarang meriam itu disimpan di Museum Bangkok. Tuh ya, salah satunya itu. Oke, aku agak shock guys, serius ya. Oke, so kalau menurut kalian ya macam mana geng? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Nah, ini kepada orang Melayu yang suka sangat pergi Bangkok, Siam itu pikirkanlah bagaimana kekejaman Siam ke atas orang Melayu Islam. Jangan terlalu mudah percayakan mereka. Nah ini kalau aku tak berani komentar lagi guys. Kalau menurut kalian ya macam mana ya. Kan ya saya sering sekali mendengar kawan-kawan daripada Malaysia yang memang sering rider jalan-jalan ke Thailand ya, sering sekali ya. Tapi kalau komentar seperti ini kalian macam mana geng ya. Nah, saya ingin tahu lah
menurut pandangan kalian ya, oke atau tak, atau biasa saja lacak, it's okay, atau bagaimana mungkin kalian yang lebih paham ya, boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Akhirnya ya sekurang-kurangnya saya belajar sejarah dan paham sebetulnya apa yang terjadi ini. Sorry itu sih geng, mungkin kalau saya terlalu ikut campur atau apa, tapi terhubung dari video saya sebelumnya ya, Setul yang hilang dari peta. Nah ini nampaknya ada hubungannya guys ya, video ini. Allahu Akbar. Oke geng ya. So gimana menurut komentar kalian ya? Komentar kalian boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Seperti biasanya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik dari Alvin sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita olah sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.